Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Semua harap semua dah breakfast ke tengah kelang kabut nak prepare puasa esok. Mungkin kelang kabut prepare puasa esok, anak sekolah lagi apa semua kan. Okay, so hari semalam saya ada cerita sikit pasal panas pagi dengan panas petang, ya. Pokok-pokok sayur ni, ya, pokok-pokok sayur, I'm referring to pokok sayuran saja. Pokok sayuran ni dia lebih suka panas pagi daripada panas petang, kan. Semalam saya ada cerita sikit. So what's the difference panas pagi dengan panas petang? Ya, panas pagi ni dia matahari baru naik, ya. Malam tadi sejuk, tak ada matahari, dan keadaan sekitar pun masih lagi sejuk. Kadang-kadang ada tempat yang berkabus, ada tempat yang jadi udara dia masih lagi sejuk. Jadi bila matahari mula naik tu, dia punya sinaran matahari tu dia ada banyak filter dia. Daripada filter ini dia mengakibatkan panas pagi tu dia tidak berhaba, dia cahaya semata-mata. That's why orang selalu kata kita panas pagi tu baik untuk kesihatan. Saya sendiri pun selalu pagi-pagi saya berjemur dulu dekat tengah panas pagi untuk just untuk kesihatan bagi berpeluh sikit, dan baru saya masuk dalam setengah jam, sejam macam tu baru saya masuk. Itu kebiasaan dia. Satu lagi, bila panas pagi ni dia memberikan kalau bahasa mudah dia zat adalah kepada tanaman sayuran kita. That's why yang pentingnya dia tidak berhaba, dia tidak terlalu panas. Jadi bila keadaan begitu, pokok-pokok sayuran ni dia boleh membina makanan dia dengan lebih baik dengan kepanasan pagi ini. That's why saya selalu pesan bila orang meminta advice saya untuk memulakan kebun, saya selalu advice, saya kata cari tempat, adjust kedudukan kebun anda tu supaya panas pagi tu dapat kena kepada kebanyakan tanaman sayuran yang ingin ditanam tu. Jadi kena adjust sikit, ya. Kalau ada tempat tu yang memang tak dapat panas pagi, panas petang saja, yang tu kita boleh adjust dan kita tanam tanaman lain pula yang lebih tahan panas, ya. Jadi panas pagi ni dia apa jenis tanaman sayuran semua dia suka, semua boleh, termasuklah tanaman yang sayuran yang temperate, macam strawberry, kobis, brokoli, kobis bunga, ni semua kita boleh tanam di kawasan yang ada panas pagi sahaja. Ya, kalau dia panas the whole day, pagi hingga ke petang di spot tersebut, tak sesuai untuk beberapa jenis sayuran temperate ni, macam yang tadi tu lah, strawberry lah, kobis bunga, brokoli, semua tu dia tak sesuai dengan kawasan yang panas full day. Dia nak panas yang pagi saja. Untuk panas petang kita ada banyak lagi tanaman-tanaman lain yang lebih tahan lasak, ya, macam bendi, roselle, terung, cili pun boleh tahan. Itu semua kita boleh letak dekat tempat yang kena panas full day, ya. Okay, saya harap tu clear berkenaan panas pagi dan panas petang pada tu. So hari ni saya nak share pasal yang memandangkan kita dah nak start puasa ni. Jadi kalau tuan-puan yang jenis berkebun hari-hari selama ni, jadi mungkin kita nak adjust sikit, ya. Nak adjust sikit kerja di kebun, nak adjust sikit kita punya kebun dekat rumah tu supaya tidak terlalu membebankan, ya. Lagipun kita banyak lagi perkara yang kita perlu kita fikirkan, ya, sepanjang bulan puasa ni, 30 hari puasa ni, ya. Banyak benda lain kita nak buat, ya. Mungkin nak beramal ibadat lebih, nak lebihkan amal ibadat, nak menyediakan juadah lah, nak menengok anak-anak lah, semua kan. Jadi kita kurang spend time, macam saya pun, saya memang akan kurang spend time dekat garden saya sepanjang 30 hari puasa ni. Jadi tapi kita nak juga berkebun, kita nak juga gardening. So today I nak share 5 jenis sayuran, 5 jenis sayuran yang masih lagi kita boleh tanam di bulan Ramadan ni, kerana ini 5 jenis sayuran ni yang paling senang.
ya, yang paling senang. Senang maksud saya kat sini, kita tak payah nak jaga sangat, ya. Kalau biji benih dia kita nak semainya, kita baling kan, dia tumbuh. InsyaAllah kita baling dia tumbuh, ya, macam tu. Dan satu lagi, dia tak perlu air banyak sangat, ya. Jadi kadang-kadang kita terlupa nak siram, sehari kita terlupa nak siram pun tak apa, okay? Ataupun, dan satu lagi, dari segi panas pun, kita letak dekat kawasan yang kena panas pagi, okey, alhamdulillah, cukup, dia boleh hidup. Jadi ini cuma jenis-jenis sayuran yang tak memerlukan penjagaan yang teliti. Kita baling, insya-Allah dia boleh tumbuh. Cukup hari kita pergi kutip hasil. Ya, kadang-kadang kita cuma perlu jaga dia punya siraman dia. Takkan kita tak ada nak siram kot kan, walaupun puasa-puasa ni. Okay, so let's go through the list. I start daripada nombor 5 hingga ke nombor 1. Maknanya nombor 5 ni, nombor 1 yang paling senang, nombor 5 yang kurang senang lah, ya. Dia punya, kita buat ranking dia daripada kurang senang hingga ke yang paling senang, ya. Okay, number 5 is salad, lettuce. Dalam bahasa Inggeris lettuce, salad yang orang bubur dalam burger, orang buka nasi ayam, salad tu, ya. Okay, yang ni adalah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditanam. Kita baling je, asalkan tanah tu lembut, kita baling biji benih tu dalam pasu pun boleh, kita buah dalam pasu pun boleh. Kita gunakan sebarang pasu tak payah pasu besar-besar, pasu yang kecil pun cukup, pasu yang cetek pun boleh, ya. Pasal akar dia adalah jenis akar yang tidak terlalu panjang. Dia akar dia biasa makan apa dia, biasa makan, kalau biasa beli salad dekat market kan, salad dekat market, cuba tengok akar dia panjang tak, lebih kurang panjang-panjang ni kan. So jadi kalau kita nak tanam dalam pasu ke dalam bekas ke apa ke, kita cari bekas yang lebih kurang besar ni cukup, dan tinggi ni cukup. I think dalam 5-6 cm dah cukup lah, ya. Tinggi tu, dan kita letak tanah yang lembut, tanah yang halus, kompos, dan dilapisi dengan potting soil yang halus, dan kita boleh tabur je biji benih tu, ya. InsyaAllah dia akan tumbuh dalam masa 3-4 hari. Dia lambat sikit germination dia, salad dia lambat sikit dah, 5 ke 7 hari dia punya germination period dia. Dalam masa maksimum seminggu lah, 7 hari, 7 hari dia akan bercambah, dan cuma kita jaga air saja. Air sehari sekali cukup. Kalau kita letak dia dekat tempat yang menerima panas pagi sahaja, air 1 hari sekali pun cukup. Kalau kita salad ni dia boleh tahan sikit, panas petang, tetapi kalau diletak di kawasan yang kena full sun pagi hingga ke petang non-stop, kena siram 2 hari sekali, ya. Dia takut dia layu. Tapi kalau letak di kawasan yang kena ditanam di kawasan yang kena panas pagi sahaja, siram sehari sekali pun dah cukup dah salad ni. Okey, tetapi saya letak dia di nombor 5 kurang senang kerana salad ni dia tempoh matang dia, harvesting period dia agak lama, iaitu 40 hari. 40 hari baru kita boleh harvest. Itu standard lah. 40 hari tu sepatutnya dia bukan boleh sampai ke saiz maksimum dia, saiz besar yang macam kita beli dekat market tu, ya. Itu standard dia. Tetapi macam saya selalu ceritakan kat semua orang, bila kita tanam sayur kita sendiri, bila masa kita nak kutip pun kutip lah, ya. Kalau salad kita tu baru besar ni pun, ya, baru sejengkal macam ni pun, 2 minggu baru sejengkal macam ni, nak ambil makan, ambil lah. Kita tanam sendiri, tak apa, tak ada masalah, ya. Yang kita tunggu sampai 30-40 hari tu, yang itu adalah standard ladang, standard ladang yang ianya akan dikutip dalam masa 30 ke 40 hari. Dan kalau tuan-puan nak tunggu dia full size, ya, tunggulah tempoh sebegitu, ya, 30 hingga maksimum 40 hari. Jangan lebih 40 hari. Kalau boleh jangan lebih 40 hari. Kerana lebih daripada 40 hari, ia akan jadi tua. Bila jadi tua tu pahit lah, susah nak makan lah. Anak-anak pun memang tak mau makan lah sayur pahit macam tu. Jadi, dan kemungkinan benar dia akan berbunga. Bila dia berbunga tu maknanya dah terlalu tua dah, tak boleh nak makan. Memang pahit dan liat, ya. Okay, so that's why that is why I letak salad ni di nombor kelima. Tempoh dia agak panjang, germination pun panjang, lama. Tempoh harvest pun lama juga, 40 hari, at least 40 hari. Okey, nombor 4, sawi. Ini pun satu lagi jenis sayuran yang sangat senang,
pun macam tu juga. Biji benih dia halus-halus, kecil-kecil. Sorry, saya lupa nak bawa biji benih nak tunjuk. Tapi I think ramai pun dah tahulah, kalau biasa kali ni memang tahulah, dia memang halus-halus biji-biji dia. Orang apa dia, yang rajin memasak di dapur pun I think boleh kenal biji benih sawi. Kan kadang-kadang kita tumis pakai biji sawi kan, sebelum masak kan, kita tumis pupuh biji sawi yang beli dekat kedai kan, dekat bahan-bahan masakan kan, ada jual biji benih sawi, biji sawi kan, yang kita tumis, yang itulah biji sawi ya. Kita balingnya tu boleh hidup ya. Kita baling serupa juga tanah macam tu juga, tanah kompos dan juga selapis tanah potting soil yang lembut. Kita baling saja, spray, dan kemudian sawi sangat cepat, 3 ke 5 hari dia akan bercambah cepat. Maksimum 5 hari dia akan tumbuh. Kalau lebih daripada 5 hari tak tumbuh lagi, maknanya something wrong. Mungkin semut dah buat lari ke, tikus dah buat lari ke, kita tak, maybe, ataupun biji benih tu masuk angin ke, biji benih tu dah mati, dah tua, tak, possibility ya. Tapi dia biasanya tak akan lebih daripada 5 hari. Baling je dia akan tumbuh. Serupa juga sawi pun, dia tahan panas pagi hingga ke petang. Tetapi kalau kita tanam di tempat yang panas di pagi hingga ke petang, siram 2 kali sehari. Tetapi kalau kita tanam di tempat yang panas pagi sahaja, siram sehari sekali pun dah cukup. Dan lagi satu yang lebih menjadikan sawi ini lebih mudah daripada salad ialah kerana tempoh matang dia ialah 21 hari sahaja. 21 hari itu adalah tempoh period standard ladang, 21 hari. Every farmer yang tanam sawi dekat kebun dia mesti akan kutip sawi itu selepas right on the dot 21 hari. Dia tak akan biar lebih daripada 21 hari, kerana sawi ni dia agak sensitif dengan tempoh matang dia tu. Lebih daripada 21 hari terus dia akan jadi pahit. Sangat pahit sawi tu. Dia akan jadi pahit dan kemudian dia akan keluarkan bunga. Dia sawi yang sudah mengeluarkan bunga kuning tu, itu adalah sawi yang dah tua. Dia liat dan dia pahit, susah nak makan. Orang tua pun susah nak makan, orang kita sendiri pun susah nak makan. So jadi itu 21 hari pun itu adalah standard ladang lah. Tetapi kita boleh kutip kecil-kecil macam ni, macam saya kata tadi ya, kecil-kecil macam ni pun kita dah boleh kutip dah. Saya tanam sawi dekat rumah ni, kita baling dekat dalam pasu cetek macam tadi juga ya. Pasal akar dia pun kecil je ya. Akar dia pun kecil je. Jadi kita guna pasu yang cetek pun dia dah boleh berkembang dengan mudah. Dia boleh tumbuh dengan full size. Tetapi kami dekat rumah ni biasanya tak tunggulah sampai 20-21 hari. Kadang-kadang seminggu lebih pun kita dah kutip dah. Kecil-kecil macam tu makan sedap. Budak-budak suka makan, anak-anak suka makan. Yang anak-anak yang anak-anak saya sendiri, sawi dekat kedai diorang tak pernah makan. Diorang tak akan makan pasal memang lain. Sawi dekat kedai, sawi beli kat market memang lain. Dia liat dan dia pahit. Tapi sawi yang kita tanam dekat rumah, kalau puan-puan tanam, ambil kutip selepas 2 minggu lah, 2 minggu 14 hari, memang sedap, manis, lembut, rapuh, sedap. Budak-budak mesti suka. That is the difference between sawi yang kita beli dekat kedai dengan sawi yang kita tanam sendiri. Itu nombor 4 daripada nombor 4. Dan nombor 3 pula. Nombor 3 ialah semua jenis bayam spinach. Bayam hijau, bayam merah, bayam pink model. Kita ada bayam pink ya. Kalau teringin nak tanam bayam pink, boleh contact saya. Dan saya ada provide biji benih bayam pink tersebut. Ya, boleh dekat dalam saya punya Shopee shop pun ada juga bayam pink. Ya. Bayam ni pun serupa juga macam sawi. Baling je dia akan tumbuh juga. Pasu yang cetek, siram sehari sekali pun boleh ya. Yang pentingnya di tempat yang kena panas pagi sahaja ya. Iaitu dia lebih kurang samalah macam sawi ya. Dia akan bercambah dalam masa 3 ke 5 hari. Dan kemudian kita jaga air sehari sekali. Baja pun tak payah bubuh juga. Jenis-jenis 5 jenis sayur yang sedang saya share sekarang ni, saya terlupa nak beritahu awal tadi. Tak payah baja pun tak apa. Guna tanah apa yang ada, dia akan tumbuh
Ya, tak payah nak susah-susah baca ni ke baca tu ke, tak usah, tak payah. Ya, tanam macam biasa saja. Guna tanah kompos ke, guna tanah yang potting soil beli kat kedai, guna tanah kompos, tanah recycle balik daripada kebun kita sendiri, guna, cukup dah. Ya, bayam pun begitu juga, 3 hingga 5 hari dia akan bercambah, dan kemudian kita boleh mengutip hasil dalam masa 21 hari juga. Ya, ataupun ambil awal sikit pun tak apa, 2 minggu, 14 hari pun dah boleh ambil dah. Ya, bayam dengan sawi, tahap kesenangan dia lebih kurang sama lah. Nombor 3 dan nombor 4 ni betul-betul sama. Boleh interchange lah antara dua-dua tu. Memang sangat senang, baling-baling je. Okay, so number 2 Number 2 tadi kita nombor 5 salad. So nombor 4 sawi. Nombor 3 semua jenis bayam, hijau, merah atau pink. Atau kalau lah tuan puan terjumpa bayam color lain pula ke, purple ke, apa dia, biru ke apa ke, stropper juga. Asalkan adik-beradik keluarga bayam dia sama lah tu. Ya, dan sekarang nombor 2 sayur raja. Sayur raja tahu? Sayur raja atau Malabar spinach. Ya, ini adalah satu sayuran yang bermanfaat kerana ia dikatakan mempunyai sejenis enzim dekat dalam tu yang boleh membantu merawat sakit-sakit sendi, terutama sekali sendi lutut. Ya, banyak orang tua-tua suka makan sayur ni, sayur raja ni, ataupun bahasa Inggeris dia Malabar spinach. Orang tua-tua suka makan sayur ni kerana ia boleh membantu ialah sakit lutut lah, yang terutama saya orang tua-tua. Saya sendiri pun sakit lutut lah semenjak tengah recovery ni. Kadang-kadang tak boleh duduk, tak boleh jalan tu, memang susah lah, setapak. Kalau duduk lama sangat, kalau baring lama sangat, lutut tu memang sangat-sangat sakit. Jadi sayur raja tu antara sayuran yang sentiasa ada dekat rumah ni untuk kegunaan saya sendiri, untuk saya makan sendiri. Dia sayur raja ni kita boleh masak tumis. Biasanya wife saya dia masak tumis dengan udang kering ke, ya, tumis macam tu je, tumis bawang putih, bungkus sayur raja tu dengan udang kering ke, atau udang fresh pun boleh, lagi bagus. Ada modal lebih guna udang fresh, tumis macam tu, dah cukup, boleh, sedap. Nak tak buat benda lain pun boleh, tapi selalunya yang paling best kita tumis macam tu lah. Stir fry dengan apa-apa yang kita suka. Tapi kalau wife saya kata, kalau sayur raja ni kalau guna lain daripada udang, dia rasa dia tak berapa masuk rasa dia, tak tahulah, dia pun pandai masak kan. Okay, so that's why Malabar spinach. Tapi Malabar spinach ni serupa juga, dia kita tanam dalam pasu tapi akar dia panjang sikit. So kita boleh, kalau boleh guna pasu yang lebih tinggi, maybe dalam 15 ke 20 cm. Ya, pasu biasa pun dah boleh dah. Okay, tetapi Malabar spinach ni dia jenis menjala ya. Jadi kalau kita perlu letakkan dia di tempat yang ada senang letak tepi pagar lah, bagi dia panjat pagar ke, kalau ada rak ke bagi dia panjat rak ke. Ya, dia perlukan memanjat. Kalau letak kayu tak boleh ya, dia kena ada tempat memanjat. Dia suka memanjat. Okay. Malabar spinach ni kenapa saya kata dia nombor 2 paling senang. Pertama sekali, dia sangat senang nak tumbuh. Dia ada biji benih dia. Biji benih dia pun serupa juga, kita baling je dia tumbuh lah, 2-3 hari dia tumbuh dah, sekejap saja dia akan tumbuh. Dan kemudian Malabar spinach ni dia satu sayuran yang memang sangat-sangat tahan lasak. You lupa siram 3-4 hari pun dia hidup lagi. Ya, dia memang sangat-sangat tahan lasak. Dan satu lagi yang bestnya Malabar spinach ni, ia adalah satu jenis sayuran yang mana kita boleh harvest dia berkali-kali. Ya, banyak kali kita harvest pun boleh. Jadi kalau setakat dekat rumah 3, 4, 5 orang dekat dalam satu rumah tu, tanam 2 pokok pun dah cukup dah. Malabar spinach ni tanam 2 pokok pun dah cukup dah, kerana dia akan menjala, dia akan tumbuh, dia akan menjala. Kalau tanam tu, pasal saya kata letak dekat tepi pagar senang, dia ada banyak tempat untuk menjala, untuk memanjat dan menjala dan memanjat. Jadi bila dia ada tempat untuk menjala dan memanjat tu, dia akan keluarkan banyak daun. Ya, jadi bila kita nak makan tu, kita potong daun-daun tu je. Kita potong daun tu, lepas tu kita trim dia sikit, jangan bagi dia panjang sangat.
dan kemudian dia akan tumbuh lagi. Dia akan tumbuh lagi daun. Dia akan tumbuh lagi daun. Kita potong daun tu 2-3 hari lagi dia keluar lagi daun. Satu pokok tu dia boleh tahan setahun pun dia boleh tahan. Ya. Jadi kalau kita tanam 2 pokok pun dah cukup lah. Dah cukup lah untuk keperluan keluarga kita hingga boleh mencapai hingga setahun kalau kita jaga betul-betul. Dan sebenarnya penjagaan ni pun tak susah. Baja pun serupa juga. Tak perlu baja. Jaga air saja. Jaga air, jaga sunlight. Itu sahaja. Dan pastikan ada tempat untuk dia memanjat. Dan lepas satu kalau kita rajin harvest, kita rajin potong daun dia tu, walaupun kita tak makan pun kita potong juga daun tu, dia akan tahan lama. Dia akan boleh mencapai hingga setahun. Tetapi kalau kita biarkan dia, kita tak harvest, kita biarkan dia macam tu saja, dia tak apa nak tahan lama sangat lah. Dia akan mungkin akan tahan lebih kurang 3 ke 4 bulan. Dan dia akan mengeluarkan bunga dan mengeluarkan biji benih dia sendiri. Biji benih dia tu special lah. Dia tak ada buah ke apa, tapi dia ada biji benih. Dia ada biji benih yang dia ada biji benih yang melekat-lekat dekat batang dia. Ya, kalau rajin tengok dekat saya punya page, saya pernah share pasal sayur raja sebelum ni, dan saya pernah tunjuk macam mana biji benih dia. Dia macam seolah-olah macam dia melekat-lekat lah. Dia melekat-lekat dekat batang tu. Dia akan melekat-lekat dalam batang tu, biji-biji color hijau. Kemudian makin lama dia akan bertukar menjadi color coklat. Dan yang itulah yang kita biji benih sayur raja. Dan kalau kita tak ambil, biji benih tu akan jatuh ke tanah, dia akan tumbuh pula lagi. That's why sangat senang. Dia sekali dia dah tumbuh, dia susah nak dihilangkan. Ya. Okay, that is sayur raja. Nombor 2 on the list. So nombor 1 apa dia? Agak-agak apa dia? Inilah sayur yang paling senang. Ya, minta maaf cakap lah kalau bila orang saya selalu orang kontak saya cakap pasal tanya pasal ni lah, pasal gardening lah apa semua. Selalu orang tanya soalan gardening. Dan apabila saya terima soalan yang menyatakan dia cuba tanam sayur ni tapi tak jadi, saya rasa hairan. Ya, saya rasa pelik. Kerana pada saya, sayur ni memang sangat impossible untuk tak jadi. Ya, tanam baling lah, buat macam mana pun mesti jadi. Bukan takat tanah kompos, tanah potting soil ke apa, tanah apa pun sajalah kita baling, dia akan hidup. Apakah dia? Ya, itulah dia sayur kangkung. Kangkung adalah sayur yang paling senang. Dia terlalu senang, kadang-kadang kita tak payah tanam pun, tiba-tiba dia akan keluar sendiri kat mana-mana. Dia akan tumbuh kat mana-mana. Adalah mungkin burung bawa daripada burung ke bawa biji benih dia tu, tiba-tiba dia akan tumbuh. Bukan setakat biji benih saja nah. Kalau kita beli kangkung dekat market, selalu kita beli kangkung dekat market, dia bagi sepokok terus tu, lepas tu akar dia tu ada sekali kan. Kalau kita beli kat market, kalau kita potong, bila of course lah, sebelum masak tu kita akan potong dulu kan, buang akar tu dulu kan, kangkung tu. Dan akar yang dibuang tu, kalau kita baling dekat tanah pun dia akan tumbuh. Ya, begitu senangnya kangkung ni. Kita baling pun, akar yang kita potong pun dia akan tumbuh. Dan kalau kita tanam daripada biji benih, macam tu juga, baling je dia tumbuh dah. Memang sangat-sangat senang. Ya, kangkung ni juga adalah dan seperti sayur raja juga, kangkung ni sebenarnya adalah satu jenis sayuran yang mana kita boleh harvest dia berkali-kali. Ya, lama dia boleh tahan. Ya, kita cuma potong, kalau kita tanam dekat rumah, kita cuma potong yang mana yang diperlukan sahaja. Ya, kita perlu yang mana yang diperlukan saja, dan insya-Allah tumbuhlah dia. Ya, tumbuhlah dia, dan kemudian kita boleh tahan 3-4 bulan. Kita cuma harvest yang mana yang kita nak, potong yang mana yang kita nak makan saja. Ya, dia tak ada risiko dia jadi tua ke apa ke. Dia memang susah lah dia nak jadi tua, nak jadi pahit ke apa ke. Ya, memang sangat senang. Jadi tak payah nak pening-pening nak jaga sangat, nak elakkan dia daripada jadi tua lah, nak elakkan dia daripada berbunga lah apa semua. Senang saja. Macam tu saja. Biar saja. That's why kangkung is number 1 for me, kangkung is number 1. Memang sangat-sangat senang. Okay.
Okey, so kita review balik daripada nombor 5 ke nombor 1 dia. Nombor 5 salad, nombor 4 sawi, nombor 3 semua jenis bayam, nombor 2 sayur raja atau malabar spinach, dan nombor 1 kangkung. Jadi ini adalah 5 jenis sayuran yang paling mudah, yang mungkin kalau kita masih lagi tak boleh nak tinggal kita punya garden sepanjang bulan puasa ni, dan masih lagi nak ada tanaman dekat garden kita, ini adalah 5 jenis sayuran yang kita boleh consider tanam dekat garden kita sepanjang bulan Ramadan ni. Kerana kelima-lima jenis sayuran ini memang sangat mudah dan tidak memerlukan banyak penjagaan daripada kita, dan kita boleh cuma, orang kata, baling-baling je lah. Kalau kita ada biji benih tu, kita orang kata baling-baling je lah, dia tumbuh lah. So that's why dia paling senang. Siram pun tak payah fikir sangat, sehari sekali pun dah cukup. Atau dalam kes kangkung dan sayur raja ni, 2-3 hari kita terlupa nak siram pun dia hidup lagi, insyaAllah. Dan baja pun tak payah nak gatal-gatal buah baja, tak payah. Memang hidup dan memang okey. Ya, jadi itu saja, I think itu saja untuk hari ni, insyaAllah. Dan sebelum saya akhiri, saya tak pasti lagi bulan puasa ni saya nak boleh live ke tak. Kita nak tengok lagi schedule dia macam mana sehari 2 ni. Okey, dan kalau tuan-puan ada apa-apa pertanyaan sepanjang bila-bila lah, tak kisahlah, malam nanti ke, saat lagi ke, petang nanti ke, esok lusa ke, ada nak tanya apa-apa, boleh tag saya terus guna WhatsApp ni, link WhatsApp yang saya share ni. Guna yang ni dekat dalam, boleh tanya saya apa-apa soalan dia, tapi janganlah tanya kat saya lah, tanam nak macam mana nak pasal masalah pokok durian ke, pokok pelam ke, pokok rambutan ke, itu bukan saya punya bidang. Jangan tanya macam tu. Tapi hal-hal pokok-pokok sayur dekat dalam garden tu, tanyalah apa saja, InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan dan puan-puan. Jadi sekali selamat berpuasa pada tuan-puan semua, muslimin muslimat semua. Kita jumpa lagi sesi akan datang, insyaAllah. Terima kasih, dan semoga tuan-puan semua dipermudahkan segala rezeki, dipermudahkan segala urusan, serta sentiasa dikurniakan berada dalam sepenuh kasih sayang Allah dan kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.